Terima kasih Damia. Baiklah saudara, untuk berita dari negeri di bawah bayu pula terus sahaja langsung bersama dengan Nur Hazimah Radik di studio RTM Kota Kinabalu. Silakan Nur Hazimah. Terima kasih Muhammad Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Golongan warga emas perlu diberi hak untuk hidup dalam persekitaran yang selamat dan kondusif, mendapat perlindungan serta diberi peluang sewajarnya mengikut kepakaran dan keperluan mereka demi keadilan sejagat. Sehubungan itu, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah Muhammad Nur Wahab berkata, kesedaran masyarakat mengenai hak dan keperluan warga emas haruslah dipupuk. Katanya sebagai agensi utama yang bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan kebajikan kepada warga emas, pihaknya telah dan sedang mengambil pelbagai tindakan proaktif untuk kesejahteraan kumpulan sasar berkenaan. Beliau berucap merasmikan Majlis Sambutan Hari Warga Emas 2015 peringkat bahagian Sandakan di Sandakan. Mengenai sambutan ini, Muhammad menyifatkannya sebagai langkah mengukuhkan nilai-nilai murni dalam budaya masyarakat untuk mencapai perpaduan negara selaras prinsip rukun negara. Dalam majlis ini, anugerahas Pusat Aktiviti Warga Emas diberikan Ho Tau Ken, manakala Miss Diwardi menerima anugerahas Sri Harapan Sandakan. Sementara itu, tokoh warga emas wanita dan tokoh warga emas lelaki masing-masing diberikan kepada Hajah Habibah Abdullah dan Haji Merjuki Kayat. Program Kembara Anti Rasuah Peringkat Sabah 2015 yang berakhir semalam mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk setempat sepanjang persinggahan yang melibatkan 25 daerah di negeri ini. Majlis penutupan Kembara berkenaan dirasmikan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Borhan Dollah di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu. Ketika berucap, Datuk Borhan mahu semua pihak berganding bahu dan berusaha membantu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam membantras rasuah di negeri ini. Sementara itu, Timbalan Pengarah SPRM Sabah, Hasbillah Muhammad Saleh berharap agar masyarakat tampil untuk memberi maklumat atau membuat aduan jika ada berlaku sebarang transaksi rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan di kawasan mereka. Masyarakat juga ada sebahagian daripada mata dan telinga SPRM sebenarnya. Kita amat-amat memerlukan kerjasama daripada masyarakat supaya untuk bersama dengan SPRM dalam usaha untuk kita membantras rasuah. Katanya kembara berkenaan akan diteruskan pada masa akan datang, bagaimanapun bergantung kepada kos dan logistik sedia ada. Sementara itu, Presiden Sabah Big Bikers Association SBBA, Angus Wong berharap program ini dilaksanakan setiap tahun bagi menyebarkan mesej anti rasuah dalam kalangan masyarakat. Walaupun ini adalah kali pertama, tapi success rate dia kita rasa sangat baguslah, very good, very effective. Dalam majlis ini, lebih 1,000 tanda tangan dilakarkan melalui deklarasi komitmen anti rasuah yang disampaikan oleh Angus Wong kepada Datuk Borhan. Kemuncak acara kembara ini ialah menyerahkan papan tanda mesej anti rasuah kepada pihak Taman-Taman Sabah untuk dipacakkan di Gunung Kinabalu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK cawangan Beaufort berjaya menyelesaikan 21 aduan dengan 45 kertas siasatan setakat Oktober tahun ini. Ketua Cawangan KPDN-KK Beaufort, Anwar Kanari berkata, kebanyakan aduan yang diterima pihaknya adalah melibatkan kes peniaga gagal menunjukkan tanda harga barangan di premis perniagaan. Kes-kes yang paling banyak melibatkan tanda harga, kemudian ada yang tidak tanda harga dan juga timbang yang tamat tempoh sah. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program khidmat komuniti siswa at Kampung 2015, KPDN-KK UPM dan penyerahan anak angkat Universiti Putra Malaysia UPM di Dewan Muhibah Kampung Rancangan Klias Beaufort. Anwar yakin program ini merupakan platform terbaik mendedahkan golongan mahasiswa dengan budaya dan cara kehidupan masyarakat kampung sekaligus menjalin integrasi dalam kalangan masyarakat. Peserta yang ditemui mengakui program berkenaan banyak memberi manfaat kepada mereka. Dalam program ini, apabila saya sebagai anak angkat, jadi saya dapat menjalinkan hubungan saya dengan orang di Sabah. Sebagai contoh, keluarga angkat saya adalah Haji Husin.
dan saya dapat berkenalan dengan dia. Apa yang saya dapat sampai saya mengenai keluarga angkat saya ni banyak meneratkan nilai-nilai murni. Sebagai contoh, bagaimana kita bercampur dengan masyarakat, nilai-nilai murni kita pulahi, hormat menghormati, sayang menyayangi. Perasaan untuk join program anak angkat ni dapat merasai kehidupan di kampung lah. Selain itu menambahkan lagi banyak perkara lah daripada segi kepimpinan. Program selama 4 hari berkenaan melibatkan 29 mahasiswa UPM diisi dengan pelbagai aktiviti, antaranya ceramah kepenggunaan, pertandingan melukis dan eksplores. Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS kini mengumpul dana dan maklumat peranan wanita dalam dunia kewartawanan. Ia bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi golongan itu dalam pekerjaan mereka. Pengerusi Jawatan Kuasa Wanita dan Media MPWS, Siti Nurhana Abdullah memberitahu, golongan wanita yang terlibat dalam dunia kewartawanan menghadapi pelbagai cabaran dalam kerjaya mereka. Justru pihaknya cuba mencari jalan penyelesaian yang dihadapi kaum wanita dalam pekerjaan itu. Menurut beliau, pihaknya akan mengeluarkan laporan maklum balas yang diterima daripada para wartawan sekurang-kurangnya dalam tempoh sebulan. The objective is to compile a report from whatever is shared, and then kami akan bagilah all the employers, all the organisations, and also now we are going to have a collaboration with, for example, Jabatan Penerangan. We will work together and approach whoever is necessary to engage with, for example, the authorities. Yes, because I expect we will hear back from the employers after we submit the report. Definitely there should be something that we hear from them. Siti Nurhana ditemui media selepas program Bicara Wara bersama wartawan dan penyunting negeri Sabah di Kota Kinabalu. Hampir 40 wartawan serta penyunting media cetak, portal online dan media elektronik menghadiri program julung kali itu. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi ini, Majlis Pendaftaran Orang Kurang Upaya Ceramah JST dan Pasca Bajet 2016 akan diadakan di Dewan Majlis Daerah Pitas. Sementara 8.30 pagi ini akan berlangsung Majlis Berkhatan beramai-ramai anjuran Pusat Zakat Sabah di Dewan Bomba Sulaman. Pada 12 tengah hari pula, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman akan merasmikan kursus pengucapan awam di Sandakan. Akhir sekali, acara pencahayaan pokok Christmas Oceanus akan diadakan pukul 6 petang ini di pintu utama Oceanus Waterfall Mall, Kota Kinabalu. Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri ban berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Muhammad Taufik di Angkasa Puri. Silakan.